Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Abi Hanzalah nak derma. Derma kat mana sayang? Derma kat masjid dah. Hanzalah nak dapat pahala. Masya Allah sayang. Umi boleh tolong ambilkan tabung? InsyaAllah boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Terima kasih kerana sentiasa menyokong aktiviti Masjid Darul Ghufran. Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang dalam masa-masa kita macam ini, tetap kita boleh melaksanakan kita punya rutin rutin mingguan kita. Rutin mingguan kita dengan kita kaji kitab kitab Riyadhus Shalihin kita, dah masuk masih lagi jilid yang kedua. Dalam bab kali ini adalah bab 185. Kita pada minggu yang sebelumnya kita membicarakan tentang iaitu sunnah iaitu berkumpul untuk membaca Al-Quran, dan ada lagi yang sebelum-sebelumnya yang berkenaan dengan sini tajuk-tajuknya yang kita sudah tentang surah-surah Al-Quran, kelebihan ayat-ayat tertentu. Itu pada minggu yang sebelumnya kita sudah pun membicarakannya, dan mudahan kita dapatlah manfaat daripada membaca ayat-ayat tersebut. Alhamdulillah kali ini kita menyambung dalam bab 185, iaitu bab fadlil wudu. Babu fadlil wudu, keutamaan berwudu. Di sini kalau kita orang Islam ni kita semua ada undang-undang yang telah Allah tetapkan pada kita. Jadi wuduk tu satu keutamaan besar, kerana sebelum kita masuk solat kita kena berwuduk terlebih dahulu. Jadi wuduk tu misalnya dalam solat kita, sebelum kita nak melaksanakan perintah solat, kita mestilah mendahului dengan beristinja, bersihkan diri, kemudian kita berwuduk. Jadi wuduk ni jadi satu keutamaan besar lah, kelebihan dia. Kerana tanpa wuduk ni kita tak boleh solat. Di sini ada juga yang mereka-mereka yang dalam kesempitan macam mana nak berwuduk. Jadi diterangkan dalam ayat yang akan kita baca ni dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ni sangat-sangat penting hadirin-hadirat sekalian, muslimin muslimat yang berbahagia. Kalau boleh kita buka dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 ni, nanti kita akan jumpa bab tentang wuduk ni. Di sini saya bacakan, auzubillahi minasyaitanirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini disebutkan, hai sekalian orang yang beriman, jikalau engkau semua berdiri hendak bersolat atau bersembahyang, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Nanti anda akan lihat farsilu wujuhakum, ha tu, wa aidiyakum ilal marafiqi. Jadi kita cuci muka dan juga tangan sampai ke siku. Kemudian Allah masuk pula dalam bab wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum. Sekarang masuk dalam bab sapu pula, dan sapulah kepala. Kepala kita sapu. Tadi farsilu wujuhakum, kita cuci muka kita dan tangan kita. So muka dengan tangan perlu cuci. Maknanya air ada banyak lah kan. Kemudian sapulah kepala. Kepala kita sapu. Kepala bukan rambut. Jadi rambut seberapa banyak punya rambut pun, tapi dari daerah kepala ni sudah mencukupi. Tak adalah kita sapu seluruh rambut kita. Jadi kita sapu kepala. Jadi Allah tu beritahu kita dia Maha mengetahui. Tak ada dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyusahkan kita. Kalau rambut kan agak susah kan. Kalau rambut orang tu panjang dan sapu sampai ke bawah, ataupun rambut yang agak macam afro gitu kan, nanti adalah susah kan. Jadi dalam batasan kepala sapu lah. Jadi dan masuk pula wa arjulakum ilal ka'bain. Walaupun ada wa kat situ, tapi wa arjulakum, dia bukan wa arjulikum. Kalau wa arjulikum dia ikut wamsahu, maknanya sapu kepala kamu dan kaki, tapi tidak, sapu kepala saja. Wa arjulakum balik kepada atas balik. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi itu tiga-tiga perkara sama. Tapi Allah interval sikit antara sapu muka dengan cuci muka, cuci tangan, dan juga berhenti sekejap, sapu pula kepala, dan juga kemudian last kali cuci kaki. Kerana sapu kepala tengah-tengah kan. Jadi perbuatan ayat Quran tu dia sering kali tidak buat tu, tidak berulang-ulang. Pembendaharaan Al-Quran ini terlalu sangat luas. Jadi kalau kita nak faham Al-Quran ni, kena tahu jugalah dalam bahasa Arab dia, grammar, nahunya. Jadi kalau orang kata sapu kepala dan sapu kaki, tidak. Kerana wa arjulakum, dia bukan wa arjulikum. Wa arjulakum maknanya balik kepada atas tu, iaitu farsilu wujuhakum, cuci muka, cuci tangan sampai siku, dan cuci kaki. Yang kena sapu adalah kepala. Jadi wa in kuntum, di sini sebutkan lagi wa in kuntum junuban fattahharu. Di sini disebutkan lagi, dan jikalau engkau semua berjunub, maka sucikanlah dirimu, yakni mandilah. Tadi dia sebutkan kan anggota-anggota wuduk yang wajib, iaitu kita cuci muka, kita cuci tangan sampai siku, kemudian kita sapu kepala, dan last kali kita cuci kaki hingga ke mata kaki. Kemudian wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kita dalam keadaan berjunub, maka sucikanlah dirimu dengan yakni mandilah. Kena mandi hadas besar kalau kita menanggung junub. Dan jikalau engkau semua sakit, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Jadi jika kamu sakit, ini dalam bab
rukhsah iaitu janji kalau kamu sakit ataupun dalam bepergian musafir, maghdha au ala safarin, jadi jika kamu sakit ataupun kamu bermusafir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, ataupun kamu mendatangi buang air, kita melaksanakan qada hajat kita, ataupun kita lamastumun nisa, kita bersetubuh dengan wanita, bersama-sama dengan wanita, lalu engkau semua tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'an fatayammamu, jika kamu tidak mendapati air, maka carilah tanah yang baik ataupun bersih yang digunakan untuk bertayamum. Jadi kalau kita nak ambil, macam mana nak tahu tanah tu baik dan bersih? Sebaik mungkin kita ambil sebelah bawah, jangan ambil sebelah atas. Kemungkinan takut binatang-binatang buang air dan sebagainya, kita ambil sebelah bawah. Itu lebih baik lah. Ataupun sekarang dah ada tayamum punya tanah untuk tayamum kan, dah mudah. Kemudian sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ini masuk bab anggota tayamum disebutkan. Jadi ayat tu, ayat yang surah Maidah ayat 6 ni, surah Al-Maidah ayat 6 ni terangkan tentang wudu, terangkan tentang tayamum juga. Jadi anggota tayamum adalah dua sahaja, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi muka, kita buat gini, kita sapu muka, lepas tu kita tepuk lagi, kita jatuhkan apa yang kasar-kasar daripada tanah tersebut, kita sapu tangan kita. Yang ini kita tinggalkan untuk sapu sini, ini, lepas tu kita ini, itu tayamum. Dua anggota saja. Jadi kalaulah mandi, bukanlah kita tak boleh mandi kalau kita ada tak boleh kena air misalnya. Jadi kita nak kena tayamum, bukan tayamum seluruh badan, golek-golek jadi anggota tayamum tetap dua. Jadi kalau kita kena pakai simen ke apa tangan, tetap boleh. So kita tetap, kita nak cuci tangan kita ni tetap boleh. Kita keluar daripada bilik mandi, kita kesat anggota kita, kerana nanti nak dengan tayamum ni tak boleh. Jadi dia pasal dia debu kan, dia tanah, nanti melekat pula. Jadi kesat dulu, kemudian kita buat tayamum dengan dua anggota yang kita sebutkan, iaitu muka dan tangan. Kemudian kita masuk balik, kita cuci anggota kita yang boleh sampai habis. Begitu. Jadi kalau kita mandi hadas besar, kita boleh buat dulu, nak tayamum dulu pun boleh sebelum mandi, ataupun kita nak lepas mandi baru kita tayamum pun boleh. Misalnya kita cuci anggota kita yang boleh, kita mandi hadas besar ni, cuci anggota yang kita yang boleh, anggota yang tak boleh jangan kacau. Kemudian nanti kita dah kesat semua, kita keluar daripada mandi, kita tayamum dua anggota badan kita tu tadi, iaitu muka dengan tangan sahaja. Begitulah cara dia. Kerana bila mandi hadas besar tak kira urutan, tapi kalau berwuduk kena ikut urutan. Jadi bila dah sampai anggota tu tak boleh, kita keluar, kita kesat anggota kita, kasih kering, baru kita buat tayamum. Kemudian kita masuk balik dalam ambil wuduk, teruskan anggota-anggota yang boleh. Kemudian sapu atas balutan, kata Nabi, sapu atas balutan. Dan pensucian seterusnya cukup dengan sapu atas balutan. Tu ada pendapat ulama yang lepas daripada satu kali kita dah tayamum, kita boleh sapu atas balutan saja, dengan kita cuci anggota-anggota yang boleh, dan bila anggota yang tak boleh tu kita sapu atas balutan, dan anggota yang boleh yang kena ni kita cucilah. Begitu sahaja, mudah saja. Kemudian di sini disebutkan setelah kita tayamum dua anggota tadi, apa yang Allah nak beritahu kita? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'amatahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi itu semua kata di Allah sebut, Allah tidak menghendaki untuk membuat kesempitan kesukaran atasmu semua, tetapi hendak mensucikan engkau semua dan menyempurnakan kurnianya kepadamu semua, supaya engkau semua bersyukur. Jadi jangan cakap
kita ni kalau tak boleh ni ada fractured ke patah dan sebagainya, ambil macam mana, nak ambil wuduk macam mana. Jadi kalaulah kita masih tak boleh keluar daripada kita punya bilik rawatan, banyak wire-wire dan sebagainya, itu tak boleh buat, sampai orang pun tak boleh nak ambilkan kita wuduk, kita boleh saja solat waktu itu, solat dengan apa cara sekalipun, waktu itu kita boleh solat. Nanti bila waktu kita dah boleh, kita dah sihat, kita tak ada banyak restriction bagi diri kita untuk menggunakan air ataupun menggunakan tayamum, kita boleh buat sendiri, maka kita boleh ambil wuduk sebagaimana biasa, kemudian kita boleh buat lagi sekali seperti qada lah solat kita, kerana yang kemarin kita buat tidak cukup syaratnya. Mungkin kita solat saja dengan apa yang ada, kemudian kita tak ambil wuduk, tak menghadap kiblat, dalam keadaan sakit macam mana nak cari kiblat semua kan. Jadi kita solat saja sebagaimana boleh, nanti bila dah sihat, sembuh, kemudian nanti kita kena qada semula. Jadi itu selagi mana kita dalam keadaan sakit tersebut, kita tidak berdosa. Yang orang yang tak solat tu, yang tanpa ada apa-apa keuzuran tu yang berdosa sebenarnya. Hukum qada solat tu adalah mereka-mereka dalam keadaan terdesak seperti ini. Apabila dia dalam keadaan kesukaran, dia dalam keadaan dia lupa, bila dia dah ingat, dia tidur, dia ingat semula bila dia dah bangun daripada tidur. Bila dia tidur sampai dia terlajak, dia lupa, tak ada orang ingatkan, ataupun kadang-kadang alarm clock pun sampai dah tak ingat lagi, mungkin terlalu penat sangat. Itu kita boleh qada semula. Yang berdosa tu adalah orang-orang yang apabila disuruh solat tu dia tak buat, itu yang berdosa. Relax saja kan, itu berdosa. Tapi mengikut mazhab Imam Syafi'i, mereka-mereka yang meninggalkan dalam keadaan mereka itu orang sebut zaman jahiliah dulu kan, tak buat, melalaikan solat dan sebagainya, bukan tak tahu solat tu wajib, cuma tak nak buat saja. Mereka-mereka tu kata Imam Syafi'i, kalaulah orang yang lupa ataupun orang yang tertidur dalam keadaan kesempitan seperti ini semua, mereka tu kena qada balik diorang punya solat. Apatah lagi mereka-mereka yang meninggalkan solat tersebut dalam keadaan lalai, dalam masa yang dia boleh, dia tak sakit, dia tukang musafir, dia bukan terlupa, dia bukan tertidur, kan, tapi dia sewenang-wenang dia tak buat, maka lebih-lebih lagi lah dalam mazhab Syafi'i, kita qada solat kita selagi mana kita mampu. Misalnya satu kali solat fardu, satu kali qada. Okay? Jadi kita jangan memberatkan. Jadi ada hukum pun menyebutkan bila orang tu dah bertaubat, maka dosa-dosanya diampunkan kan. Jadi ada yang berpendapat tak payah qada balik pasal dia tu bukan dalam kategori tertidur, terlupa, gila misalnya sampai dia siuman balik. Dia bukan dalam keadaan tersebut, dia sengaja melalaikannya. Walaupun sebab-sebab itu terjadi, tapi kita minta Allah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa lalai kita yang dulu. Tapi dalam masa yang sama, mengikutlah ajaran ataupun gesaan daripada Imam Syafi'i itu untuk kita still qadakan solat kita selagi mana kita mampu. Jadi perintah solat ni sangat-sangat penting, sama pentingnya dengan wuduk yang tadi kita bincangkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu tahu kita punya tanggungjawab untuk kita nak solat satu hari 5 waktu, dan wuduk tu menjadi satu perkara yang paling-paling penting sekali sebelum kita nak solat. Solat tu kadang-kadang tak jadi masalah berat sangat, tapi wuduk tu, siapa yang nak wudukkan orang tersebut? Sebelum wuduk nak bersihkan anggota, jangan ada anggota-anggota kita mengeluarkan najis dan sebagainya. Jadi sebenarnya solat tu tak menjadi satu masalah. Misalnya kalau kita panggil orang bangun ke, kita panggil budak-budak bangun ke, dia kalau solat aja terus tak jadi masalah, tapi nak kena melalui wuduk ni kadang-kadang beratnya sangat. Kan, kalau kita panggil tak apa awak sembahyang solat aja,
Tanpa wuduk solat je lah. Mudah. Memang semua orang akan mudah. Tak jadi masalah. Tapi pasal kita sebelum nak solat tu kita nak kena wuduk dulu. Ini satu perkara yang selalu menjadi pertikaian, menjadi persoalan. Macam mana nak buat? Kita dalam keadaan gini macam mana? Kalau kita pakai misalnya kita nak kena pakai panty liner ke apa kan, supaya kita tak najis tak kena kepada misalnya anggota badan kita, baju kita, tak kena baju kita. Jadi nak kena siapkan panty liner kan, tisu dan sebagainya. Bagi orang perempuan lagi-lagilah, kerana nak beristinja tu bagi mereka lebih payah sedikit lah berbanding dengan orang lelaki. Jadi kalau orang lelaki tidak punya masalah-masalah demikian tu, sudah sepatutnya lah mereka lagi rajin untuk menjalankan ibadah solat. Kerana wuduk bagi mereka pun tak payah nak buka-buka tudung apa. Zaman dulu nak buka-buka tudung lagi berat lah. Pusing sana pusing, keluarkan macam-macam pin nak keluar nak ambil wuduk ni. Sampai end up nanti malah pula nak ambil wuduk, kerana lah ada makeup nak bersihkan dan sebagainya. Orang lelaki lagi mudah. Dalam bab ini Allah nak dapatkan orang lelaki lebih banyak pahala, diberikan kemudahan-kemudahan yang seperti itu. Nak jaga aurat pun senang, nak jalankan solat pun lagi senang. Dengan hanya menutuplah antara pusat dan lutut, orang dah boleh solat. Kita wanita nak kena cover everything semua, nak kena tengok pakaian yang kita nak cover tu bersih ataupun tidak. Kekurangan dan kelebihan masing-masing Allah berikan. Cuma di sini disebutkan Allah bukan nak memberikan kita kesusahan, tapi sebenarnya nak suruh kita mensucikan diri kita dan menyempurnakan kurnia Allah kepada kita semua, supaya kita tu termasuk orang-orang yang bersyukur. Cantik sekali ayat dia. Ayat dalam surah Maidah ni ayat 6, panjang, diterangkan hukum apa tadi? Berwuduk, kemudian hukum tayamum sekali, dan kenapa hikmah ataupun di sebalik wuduk tadi untuk apa, dan kelonggaran-kelonggaran tadi untuk apa. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah menghayati firman Allah ni dalam surah Al-Maidah tersebut. Kemudian kita pergi kepada insya-Allah kepada ayat hadis kita yang pertama tentang kelebihan wuduk tadi, iaitu hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah rurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila rurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekas berwuduk. Maka dari itu barang siapa yang dapat di antara engkau semua hendak memperpanjangkan, yakni menambah bercahayanya, maka baiklah ia melakukannya dengan menyempurnakan berwuduk itu sesempurna mungkin. Hadirin dan hadirat sekalian, important bagi kita sebenarnya bukan misalnya keutamaan kita adalah memperbaiki wuduk dan juga solat kita. Itu sangat-sangat penting. Jangan kita cari yang lain, banyak-banyak kita buat, tapi kita tak melihat betul-betul tentang wuduk dan juga solat kita. Untuk menjamin solat kita diterima, wuduk tu mestilah dalam keadaan sesempurna mungkin. Jadi ini kata Nabi dalam hadisnya disebutkan umatnya akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya. Disebabkan apa? Sebab berwuduk tadi. Maka itu barang siapa di antara engkau semua hendak memperpanjang, iaitu menambahkan bercahayanya, kalau nak tambahkan bercahayanya, maka baiklah ia melakukannya dengan menyempurnakan berwuduk itu sesempurna mungkin. Jadi dia buat dengan sesempurna mungkin. Jangan kelang kabut, jangan sampai tak kena, ikut aturannya, jangan sampai membazir air, itu semua tidak digalakkan.
Kemudian dari Abu Hurairah lagi dalam bab ni, kita tutup dalam bab ni dengan hadis yang terakhir ni, iaitu sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya, saya mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan-perhiasan di syurga. Dalam hadis tu disebut tablughul hilyatu minal mu'min, maknanya perhiasan-perhiasan itu sampai dari tubuh seorang mukmin tu sesuai dengan haitsu yablughul wudu, sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu. Maknanya perhiasan-perhiasan apa? Iaitu perhiasan-perhiasan di syurga. Itu sampai dari tubuh orang mukmin ni, maknanya selagi mana wuduk dia capai, selagi itu tempat-tempat yang tercapai oleh wuduk tu akan dihias dengan perhiasan syurga. Jadi di sini yakni maksud dia sampai di mana air itu menyentuh tubuhnya, sampai di situ pula perhiasan yang akan diperolehnya di syurga. Nampak? Subhanallah. Jadi itu sebabkan itu dengan hadis ni yang di atas akhir ni dalam bab ni yang saya nak sentuh, akan memberikan kita semangat lagi untuk kita rajin berwuduk. Macam Bilal bin Rabah kan dapat kelebihan. Kenapa? Tapak kaki dah ada kat syurga. Kerana bila Nabi balik daripada Isra Mi'raj, tanya beliau, beliau ni dia punya amalan sebelum batal wuduk ni dia dah baharukan lagi. Kalau kita kan tunggu sampai batal, kata lagi tak batal itu kita tak ambil wudu. Itu Bilal ni dia perbaharui. Jadi kalaulah macam paling tidak 5 waktu kan Bilal akan ambil wudu dia walaupun dia tidak batal. Jadi kelebihan kalau dia solat lain lagi, kalau dia ambil lagi, kemungkinan besar lebih daripada 5 kali. Sebabkan itu bukanlah kita kena ambil wuduk sampai membazir air. Cukup anggota-anggota wuduk kita kena, itu sudah memadai. Jadi kalau orang cakap 5 ataupun lebih daripada itu ambil wuduk, nanti banyak air kan. Jadi kerana kita dah terbiasa dengan air yang banyak, air kalau sikit pula susah kita nak ambil wuduk. Jangan gitu hadirin sekalian, hadirin hadirat sekalian, muslimin muslimat, mudah-mudahan apa yang kita bincang ni memberi kita semangat lagi untuk memperbaiki wuduk kita sebelum kita melaksanakan solat, insya-Allah. Saya berhenti sampai sini dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.